Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-24 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Okey, Soleha nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Tajuk kita hari ini adalah kehidupan yang lalai dengan dunia. Kita tanya diri kita, adakah kita hari ini hidup dekat dunia ni, kita makin lalai ataupun kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Insya-Allah saya akan berkongsi lebih lanjut sebentar lagi. Sebelum tu, jom sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa supaya Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nusyahidah Hamidi. Hai, waalaikumsalam Puan Suhaiza Rahman. Okey, alhamdulillah, thank you yang bersama-sama dengan majlis ilmu pada hari ini, insya-Allah. So, bagaimanakah yang dikatakan dengan kehidupan yang lalai dengan dunia? Yang pertama, kita lihatlah dari segi politik dan pentadbiran negara. Kalau kita kata kita ni utamakan akhirat, adakah negara kita dan pelaksanaan sistem pentadbiran kita melaksanakan sistem pemerintahan Islam? Kalau kita nak lihat sistem pemerintahan terbaik adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Itu adalah antara pemerintahan dan pentadbiran Islam yang terbaik, yang melaksanakan pemerintahan secara adil, secara saksama, yang selalu mementingkan dan melebihkan keperluan rakyat dia, yang sentiasa orang kata meletakkan akhirat nombor satu. Satu persatu segala bentuk-bentuk keagamaan lain, berhala mula terhapus, dan bila berhala mula terhapus, di situlah Islam mula berkembang. Kita hari ini, kita jangan lalai dengan dunia, kerana dunia tak menjamin apa-apa. Tetapi Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, kita nak selamat, kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan lalai. Jaga solat kita, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga rukun Islam kita, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Hari ini, politik tak salah. Politik tu memang satu keperluan dalam sebuah negara. Tetapi pastikanlah politik yang berada dalam negara kita adalah politik yang adil, politik yang bersih, politik yang meletakkan keutamaan, kepentingan sejagat masyarakat terpelihara. Tak ada kezaliman, tak ada penindasan, tak ada pilih kasih. Semuanya adil dan saksama, insya-Allah sebuah negara tu akan hadir dalam keadaan aman sejahtera. Jenayah makin berkurangan, masalah sosial dapat diatasi andai kita melaksanakan pentadbiran mengikut syariat Islam yang sebenarnya. Betul Puan Suhaiza. Pemerintahan terbaik adalah pada zaman Rasulullah dan sahabat. Kita lihat je lah
Sebagaimana pada zaman Umar Al-Khattab, pada zaman Umar Abdul Aziz, semuanya sangat-sangat memberi inspirasi dan kita sebenarnya boleh tiru versi sedikit demi sedikit walaupun tak semua, insya-Allah. Selagi kita pegang title Islam tu, kita pegang title negara Islam tu, insya-Allah Allah akan sentiasa pelihara kita, Allah akan sentiasa merahmati kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Nur Syabira. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua, kita lihat pula pada aspek hiburan. Sebagaimana kehidupan manusia tu, andai terlampau melebihkan hiburan dalam Islam dibenarkan, tetapi ada syarat dia. Ada syaratnya hiburan yang macam mana yang Islam benarkan, yang mana kalau kita nak berhibur boleh kita dengar kasidah, dengar selawat, dengar majlis-majlis keagamaan, nasyid tu boleh. Dan pastikan majlis-majlis hiburan yang diadakan tu tak bercampur antara lelaki perempuan sehingga bergaul bebas. Kita ada ikhtilat kita. Kita ada batas pergaulan kita. Kita kena jaga benda tu. Sebab bila lelaki dengan perempuan, dia bertemu di tengah-tengah tu adalah syaitan. So manusia ni dia lemah. Dia selalu kalah dengan nafsu, dan bila iman kita lemah, iman kita cetek dan kita banyak terpengaruh dengan budaya barat, kita terlampau ikut-ikutkan trending semasa sehingga kita abaikan agama kita, lalu jadilah kita manusia yang lalai. Kita tak nak kehidupan kita ni lalai, kehidupan kita ni sesat, kehidupan kita ni songsang. Tetapi biarlah kehidupan kita ni Allah redha. Nak berhibur boleh. Berhibur dengan Al-Quran, berhibur dengan alunan-alunan selawat, nasyid yang memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu tak apa. Itu dibenarkan oleh Islam. Tetapi andai hiburan yang dilaksanakan banyak pendedahan aurat, pergaulan lelaki bertepuk tampar, semua tu adalah merosakkan. Kita kena tahu benda, kita kena tahu bezakan antara yang benar dengan yang salah. Kita kena tahu bezakan. Yang haram adalah haram. Yang halal jangan kita campurkan dengan haram. Sebab Islam tu dah jelas dah. Dah jelas dalam Al-Quran. Jangan kita mencampur adukkan perkara yang halal dengan yang haram. Kerana Allah telah menetapkan hukum sekian-sekian tu tak boleh dah berubah. Kalau dikatakan berzina itu adalah haram, maka sampai hari kiamat pun hukum berzina tu adalah haram. Tak ada istilah halal. So kita kena tahu beza antara hukum syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam Puan Juli Masyita. Okey, alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama. Hai Puan Mariam, hai Puan Aisyah, hai Puan Zurina. Okey, maaf kalau saya tak sebut nama. Suara Soleha apa hari ni agak keras dan agak susah juga nak keluarkan. Tapi tak apa, kita cuba je untuk berkongsi ilmu, insya-Allah. Okey, yang ketiga. Kehidupan yang lalai dengan dunia ni apabila manusia mula menganggap dosa tu tak ada apa-apa. Lakukan dosa tu tak bersalah. Bila dia melakukan dosa tu malah rasa berbangga. Kita boleh lihat di media sosial hari ni. Para suami tak rasa bersalah andai isteri mendedahkan aurat, berjoget sana sini, malah dia berbangga. Dia berbangga ramai orang tengok. Dia berbangga viewers tinggi, traffic tinggi. Tetapi alangkah sedihnya, semakin banyak orang tengok, itulah berjalannya jariah dosa kering. Faham tak dosa kering? Sama juga macam kita. Kalau kita sengaja berkongsikan video-video yang tak menutup aurat, gambar-gambar yang tak menutup aurat, yang tak patut syariah kita kerana kita nak trafik tinggi, kita dah tak tahu dah nak bezakan halal dengan haram, kita akan dapat dosa kering tu. Bukan jariah lah. Dosa kering tu akan tetap berjalan ke atas diri kita walaupun kita tak lakukan kesalahan tu, tetapi kita hanya bila kita berkongsi, tak boleh. Tetap bersalah juga. Sebab tu kita kena cakna. Kita kena pastikan apa yang kita kongsi
apa yang kita sampaikan tu tak menyalahi hukum agama Islam. Jangan kita kerana nak kejar populariti, kita nak kejar famous, kita nak kejar nak dapatkan follower ramai sehingga kita dah tak tahu beza antara halal dengan haram. So kita kena bezakan antara halal dengan haram, takkan mungkin bercampur sehingga hari kiamat. Kita kena pegang tu. Jangan kita anggap dosa tu perkara biasa. Sebab bila kita dah mula anggap dosa tu tak ada apa-apa, kita sebenarnya dah jauh daripada landasan Islam yang sebenarnya. Akidah kita boleh rosak, akidah kita akan makin terumbang-ambing. So kita tak nak macam tu. Biarlah kita berada dalam landasan Islam yang sebenarnya. Kita jelas bahawa hukum agama Islam ni tak boleh buat main. Tak boleh buat main. Sebab Allah sekali dah murka, terkena bala bukan orang yang bersalah je. Semua akan terkena, yang beriman, yang tak beriman, semua akan kena bala yang sama. So betul. Dosa kering dapat free. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak dapat dosa kering kan. Kita tak naklah mengalir dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita pun dapat dosa sama, terpalit dosa sama. Tak nak macam tu. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang seterusnya. Bila kita sibuk kerja, kita dah mula abaikan ibadah kita. Itu adalah tanda manusia yang mula lalai dengan kehidupan. Kerja tak salah. Kerja tu adalah ibadah. Dan kerja, tuntutan seorang suami ataupun ketua keluarga, memang tugasnya adalah keluar mencari nafkah. Tak salah. Yang salahnya, apabila kita terlampau sibuk bekerja, sehingga kita tak solat, sehingga kita tak melaksanakan perintah Allah, itu yang jatuh berdosa. Sebab tu kita, manusia ni, memang kena selalu hari-hari kena ingatkan. Sebab manusia tu mudah lupa. Manusia tu sikap ni memang mudah lupa. Kalau tak ada orang ingatkan kita, sebab tu kita kena pilih circle kita. Kita kena pilih kawan kita. Rugilah andai hidup kita ni, kita tak ada kawan yang berani untuk tegur kesalahan kita. Tak apalah kawan kita tegur kita. Itu tandanya dia sayang kita. Tetapi andai orang, dia tak berani nak tegur kita, dibiarkan je kita buat dosa, itu bukan sahabat. Sahabat yang baik akan sentiasa menegur ke arah kebaikan. Yang akan sentiasa menarik tangan kita untuk turn back to Allah. Itu adalah sahabat yang baik. Jangan kita terlampau sibuk bisnes, sibuk kerja, sibuk dengan perkara keduniaan sehingga abaikan akhirat kita. Kita tak nak jadi manusia yang rugi. Sebab rugi kita nanti, sebab dunia ni adalah tempat kita bercucuk tanam. Dunia ni adalah tempat kita bagaimana kita nak raih saham akhirat kita nanti dekat akhirat. So gunakan dan manfaatkan waktu dekat dunia ni sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey, yang seterusnya. Jangan bangga dan angkuh bila kita berbuat maksiat. Ni ada orang, sebagai contoh, dia dok rompak rumah orang. And then, dia tangkap gambar, dia upload dekat Facebook, dia kata inilah hasil rezeki saya hari ni. Padahal, apa yang ditangkap tu adalah hak milik orang lain. Malah dia berbangga. Tengok hasil sangat lumayan hari ni. So, itu adalah satu berdosa. Dia tak rasa bersalah. Malah rasa berbangga bila mana apa yang dilakukan tu dianggap satu kejayaan besar. Sebenarnya waktu tu syaitan sedang bersorak-sorak kerana telah menyesatkan satu orang manusia. Sebab tu hari ni jangan kita terlampau rakus, jangan kita terlampau kejarkan, ikutkan nafsu serakah kita, sampaikan dah tak kisah dah. Rezeki yang masuk dalam kehidupan kita tu halal ke tidak? Allah redha ke tidak? Rezeki tu rezeki syubhah ke tidak? So hati-hati, jangan kita bangga dengan rezeki yang tak halal. Jangan kita bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Jangan kita bangga dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sebab Allah sangat murka dan Allah sangat marah kepada golongan ini. So kita tak nak jadi golongan yang Allah murka. Kita tak nak jadi golongan yang Allah akan turunkan balasan bila-bila masa je. Dekat dunia ni, kalau Allah nak balas cash dekat kita,
kun fayakun. Kita tak boleh nak elak walau sedetik pun. Andai Allah nak telan kita dekat muka bumi ni, sekelip mata je Allah boleh telan dan Allah boleh tarik segala nikmat. Kita kata kita ada rumah, kita kata kita ada kereta, kita kata kita ada duit banyak. Tetapi andai Allah tiba-tiba takdirkan berlaku kebakaran, berlaku banjir besar, semua tu boleh lenyap sekelip mata. Tak perlulah kita nak berbangga dengan harta dunia, kerana harta dunia tak menjamin apa-apa. Tetapi Allah suruh kita hari ni kejar akhirat. Utamakan akhirat. Jangan leka, jangan lalai, jangan jadi manusia yang rugi. Kerana selagi pintu taubat masih terbuka, gunakan sebaik-baik ruang, minta ampun, minta keampunan daripada Allah, minta Allah ampunkan dosa kita, gugurkan dosa kita dan jauhkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Selalu doa, sebab kita tak tahu betapa pedihnya azab api neraka yang telah Allah gambarkan di dalam ayat Al-Quran. Kepala menggelegak, besi menusuk badan kita. Banyak lagi contoh-contoh yang telah Allah perkatakan dan Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran. Okey, dan akhir sekali, kehidupan yang lalai dengan dunia itu adalah apabila kita pentingkan diri dan banyak berlaku kezaliman berleluasa. Ni anak-anak kecil yang tak bersalah pun tiba-tiba dikenakan hukuman yang tak sepatutnya. Kita hari ini bersyukur kerana negara kita masih aman. Banyak lagi Allah bagi nikmat dalam kehidupan kita, terpelihara daripada penyakit, terpelihara daripada mara bahaya, peperangan. Kita bersyukur. Berbanding kalau kita lihat pada negara lain, berlaku musim sejuk yang ekstrim, berlaku bencana dunia, semua tu sangat-sangat menakutkan. Dan kita bersyukur kerana masih ada lagi bekalan makanan, masih ada lagi keamanan negara kita, tak ada ancaman bahaya. InsyaAllah masing-masing minta doa dengan Allah. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi anak-anak kami, zuriat kami, insya-Allah. Dan insya-Allah pertemukan kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Setiap hari minta doa dengan Allah supaya Allah jaga dan pelihara iman kita. So hati-hati, sebab kehidupan yang lalai dengan dunia ni, kita tak boleh ke mana. Sebab dunia tu sementara. Dunia tu adalah persimpangan je. Kita nak menuju akhirat dengan selamat, kejarlah akhirat. Dan janji Allah, barang siapa yang berpegang dengan akhirat, genggam akhirat, insya-Allah dia akan selamat dan dia akan mendapat syafaat dan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak sangat amalan yang boleh kita pegang. Al-Quran, jaga solat kita, sedekah kita, jaga hubungan kita dengan mak ayah kita. InsyaAllah semua tu boleh membawa kita ke jalan yang Allah redha dan sentiasa diberkati dunia dan akhirat. Soalan Soleh dah tak boleh nak keluar sangat dah. So Soleh tak nak bercakap lama lagi dah. InsyaAllah. Doakan Soleh segera sembuh. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. InsyaAllah kita jumpa esok hari. InsyaAllah Soleh minta maaf. Segala yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk tu datangnya daripada diri Soleh sendiri. InsyaAllah sama-sama kita usaha untuk perbaiki diri dan muhasabah diri kita, insyaAllah. Okey, sama-sama kita mendapat redha Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.